Nama saya Muhammad Fikri bin Azman, penombor metrik C21B1832, merupakan Ketua Kumpulan 2 bagi mata pelajaran reka bentuk seni tradisional CFT 1032 L3 di bawah kelolaan Dr. Muhammad Aswawi bin Isa, ingin mempersembahkan video bangunan bersejarah Muzium Adat Istiadat Negeri Kelantan. Dipersilakan. Saya meneruskan video dokumentari yang memaparkan bangunan bersejarah Muzium Adat Istiadat Negeri Kelantan Istana Jahar itu sendiri. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang terdiri daripada Nur Hanim Najwa binti Muhammad Noor, Daniel bin Benedict, Muhammad Hafizullah Amin bin Muhammad Zaki, Muhammad Hafiz Helmi bin Muhammad Zani atau Zain, Nur Alia Izzati binti Muhammad Zamri. Jadi tanpa berlengah panjang, saya akan memperkenalkan responden yang kami telah temu bual di Istana Jahar itu sendiri, di mana responden yang kami temui untuk mengumpul maklumat berkenaan Istana Jahar itu adalah Pegawai Azrul Hisham bin Azri, berumur 39 tahun. Latar belakang pendidikan adalah daripada Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Pengalaman kerjaya telah berkhidmat dengan Perbadanan Muzium Negeri Kelantan selama 10 tahun, dan tahun berkhidmat di Muzium Istana Jahar adalah agak baru lagi, iaitu pada tahun Januari 2022, dan jawatan di Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan Istana Jahar adalah sebagai pembantu muzium. Di sini saya akan memaparkan lokasi gambar foto daripada sumber Majlis Perbadaran Kota Baru Bandaraya Islam itu sendiri, di mana lokasi Istana Jahar terletak di Jalan Mahmud Kota Baru itu, dan peta-peta yang berdasarkan kaji selidik daripada Jabatan Ukur Pemetaan Negeri Kelantan itu telah saya dan kami hasilkan dan paparkan di slide yang telah disediakan. Dan dia dikelilingi dan sebelah kanan dia adalah Masjid Muhammadi yang menjadi lambang keagungan dan kedaulatan agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduk negeri Kelantan. Sebelah belakang Istana Jahar pula terdapat Istana Lama yang menjadi tempat kediaman almarhum Sultan Yahya Petra semasa bergelar Tunku Mahkota, dan dia dikelilingi oleh bangunan-bangunan lama dan bersejarah.
Di sebelah kiri terdapat Istana Balai Besar yang dibina pada tahun 1840 dan merupakan pusat pemerintahan dan pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan pada waktu itu. Dan di belakang Istana Jahar itu sendiri terdapat Balai Tarikh, di mana Balai Tarikh itu adalah merupakan balai senjata yang menghimpunkan seluruh senjata di Kepulauan Nusantara Melayu itu sendiri. Dan dia dibina juga pada 1939 semasa pemerintahan Sultan Ismail, yang mana Sultan Ismail ini telah mentadbir negeri Kelantan pada tahun 1920 hingga 1944 dan dikenali dengan nama Istana Batu. Kini ianya telah dijadikan sebagai Muzium Diraja. Di bahagian hadapan terdapat satu kawasan meletak kenderaan yang agak luas dan agak selesa untuk para pengunjung di Istana Jahar itu sendiri. Sekian. Saya akan teruskan lagi pembentangan di bahagian latar belakang Istana Jahar. Muzium Adat Istiadat Istana Jahar ini telah dibina oleh tukang-tukang kayu yang berkemahiran tinggi dari seluruh negeri Kelantan yang melibatkan ketuanya Encik Sulaiman, manakala dibantu oleh Nik Saleh dari kampung Atas Banggol serta Haji Muhammad Saleh, Datuk Kaya Bakti. Upacara pembinaan telah dilakukan dengan penuh adat istiadat. Hal ini dikatakan demikian kerana istana merupakan tempat bersemayam dan tempat bersejarah yang penting dan wajib dihormati oleh masyarakat. Bangunan ini merupakan bangunan yang menjadi hak milik Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan telah diwartakan sebagai bangunan bersejarah Negeri Kelantan pada tahun 2005 di bawah Akta 645. Sejarah bangunan Istana Jahar. Bangunan Muzium Adat Istiadat Diraja Istana Jahar ini pada asalnya merupakan bangunan satu tingkat yang dikenali dengan nama Istana Raja Bendahara. Istana ini dibina sebagai hadiah perkahwinan kepada cucunda Baginda Long Kundur dengan Tengku Embong, puteri kepada Tengku Putih, Raja Patani III. Bagi mewujudkan sebuah muzium negeri, banyak kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian perlu dilakukan. Bangunan ini uzur kerana terlalu lama dibiarkan kosong dan tidak terurus. Setelah kerja-kerja pembaikan dan pengubahsuaian selesai, maka bangunan Istana Jahar telah dirasmikan sebagai Muzium Negeri oleh Raja Perempuan Zainab II pada Mac 30, 1981 bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Al-Sultan Kelantan. Pameran pertama yang diadakan bertajuk Pameran Raja Kita. Seterusnya, bangunan Istana Jahar telah sekali lagi diubah suai. Muzium yang baru ini dikenali sebagai Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan. Di muzium ini dipamerkan berbagai jenis adat istiadat Diraja Kelantan sejak zaman berzaman. Selain daripada itu, dipamerkan juga jenis-jenis tekstil, alat-alat perhiasan diri, pakaian tradisional masyarakat Kelantan dan juga barang-barang tembaga. Bahagian struktur bangunan pula, reka bentuk bangunan Istana Jahar ini adalah merupakan gabungan antara dua pengaruh iaitu timur dan barat. Pengaruh dari barat jeli kelihatan pada bentuk atapnya di bahagian hadapan anjung Istana Jahar. Bentuknya berbeza dengan bentuk atap rumah bujang dan dengan rumah tiang 12. Bentuk tiang menyokong bangunan Istana Jahar ini dan bentuknya berbentuk silinder. Bangunan Istana Jahar ini dibina berbentuk 4 persegi panjang dan mempunyai 2 tingkat. Setiap tingkat mempunyai keluasan yang sama dan dihubungkan melalui 2 buah tangga berpusing yang terletak di sudut bahagian belakang Istana Jahar. Ruang surung dahulunya digunakan oleh Sultan untuk menyambut tetamu yang berkunjung ke istana.
dan serta mempamerkan berbagai jenis koleksi tekstil, antaranya ialah kain lima, kain lina songket, kain punca potong, kain aceh rosak dan lain-lain. Ruang tengah pula dikenali sebagai balai tarik. Ruang ini digunakan untuk acara-acara rasmi seperti majlis perkahwinan, kesyukuran, tempat persembahan kesenian seperti tarian dan nyanyian sebagai hiburan. Seterusnya, ruang ini digunakan sebagai ruang utama untuk mempamerkan istiadat persandingan pengantin diraja. Selain daripada itu, ruang tengah digunakan untuk mempamerkan berbagai jenis alat perhiasan diri kaum wanita seperti gelang kaki, rantai leher, dokoh, kerongsang dan lain-lain. Ruang serambi terletak di bahagian kanan dan kiri ruang surung dengan keluasan 5.17 meter panjang dan 7 meter lebar. Ruang ini dahulu digunakan sebagai tempat tinggal pengawal-pengawal tetap istana. Seterusnya, bilik bersebelahan kanan digunakan sebagai bilik bertunang di mana segala peralatan digunakan semasa istiadat pertunangan berlangsung dipamerkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Hilmi Bahmat Zani Rasman Mazin bernombor matrik C21A1837 ingin membincangkan dan membentangkan tentang koleksi yang terdapat di Istana Jahar. Muzium ini mempamerkan peralatan artifak-artifak mengenai adat istiadat diraja zaman dahulu sebelum kelahiran hinggalah ke alam perkahwinan. Selain daripada itu, terdapat juga koleksi tekstil, tembaga dan alat perhiasan diri. Semasa pameran berlangsung, didengarkan iaitu alunan atau diiringi oleh alunan muzik tradisional zaman dahulu di setiap bangunan Istana Jahar berikut. Seterusnya saya menyerahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahimah Amin Bermadaki C21A1836 akan menerangkan tentang sejarah bangunan Balai Senjata. Okey, Balai Senjata dahulu dikenali dengan rumah teh dan digunakan sebagai ruang dapur. Di rumah teh inilah disediakan bilik-bilik tempat tinggal para nelayan, tempat tinggal para pelayan dan tukang masak istana dan juga dihubungkan dengan bangunan utama Istana Jahar melalui pintu di bahagian belakang istana tersebut. Seterusnya, pada zaman pemerintahan Sultan Yahya Petra iaitu pada tahun 1960 hingga tahun 1979, bangunan ini dijadikan tempat baginda santak dan bangunan Istana Jahar pula iaitu di bahagian bawah tempat baginda beradu. Selepas zaman pemerintahan Sultan Yahya Petra iaitu pada tahun 1960 hingga 1979, bangunan Istana Jahar dan balai tarik ini dibiarkan kosong dan tidak terurus dan ianya mengalami kerosakan yang teruk. Bangunan balai tarik ini telah dijual kepada pemiliknya yang asal dan ianya telah dipindahkan ke tapak baru di Kuala Besar oleh pemiliknya yang baru. Seterusnya, pada tahun 1981, apabila bangunan Istana Jahar dibuka dengan rasminya sebagai muzium negeri, usaha-usaha membina semula bangunan balai tarik iaitu Balai Senjata telah dilakukan. Tujuannya adalah bagi menempatkan pejabat pentadbiran Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ali Izzati binti Muhammad Zamri. Nombor matrik C21A2349. Saya akan menerangkan bahagian kronologi pengubahsuaian Balai Senjata. Pada tahun 1983, kerja-kerja pembinaan semula bangunan balai tarik mengikut bentuk asalnya yang menggambarkan ciri-ciri orang Melayu tradisional telah dimulakan. Berpandukan kepada miniatur drawing yang telah dilakukan oleh penuntut kajian seni bina dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Manakala pada tahun 1984, bangunan itu telah siap dibina sepenuhnya. Pejabat Perbadanan Muzium telah berpindah ke ruang yang baru bagi membolehkan bangunan ini dijadikan sebagai balai pameran pada tahun 1990. Hal ini bersesuaian dengan naik taraf
bangunan Istana Johor yang ingin ditukar dari Muzium Negeri kepada Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan. Pada tahun 1992, bangunan Istana Johor telah dibuka dengan rasminya sebagai Muzium Adat Istiadat Diraja Kelantan. Mengikut perancangan, Balai Tarik akan diubah suai menjadi Balai Pameran Senjata Tradisional Melayu. Pada tahun 1995, Balai Tarik telah dibuka secara umum sebagai Balai Senjata. Di Balai Pameran Senjata ini dipamerkan berbagai jenis senjata tradisional Nusantara seperti keris, lembing, pedang dan lain-lain. Senjata yang masyhur di Kelantan seperti kapak bungkus iaitu kapak kecil, buku 5, sengat pari dan penyuncuk sanggul.